Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam video yang terbaru daripada saya. Sebelum tu, selamat datang ke channel YouTube Andre FX. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan dengan korang satu lagi analisa teknikal paling mudah dan paling ringkas yang boleh korang pelajari semudah ABC je. Percayalah. Analisa teknikal kali ini kita akan melihat kepada instrumen minyak ataupun lebih dikenali sebagai WTI. Teknikal yang sama juga boleh digunakan pada mana-mana instrumen lain yang berasaskan komoditi seperti Brent ataupun crude palm oil ataupun lebih dikenali sebagai CPO. Okey, jom kita terus on. Tapi sebelum tu, pada korang yang belum lagi subscribe ke channel Tanda FX, bolehlah subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan segala kemaskini terbaru daripada saya. Baiklah, terdapat dua indikator yang utama yang saya gunakan dalam analisa teknikal kali ini. Yang pertama adalah Simple Moving Average dan yang kedua adalah Commodity Channel Index ataupun singkatannya kita panggil sebagai CCI. Salah satu indikator ataupun CCI ini merujuk kepada salah satu indikator yang paling sesuai untuk digunakan di dalam analisa teknikal instrumen yang berasaskan komoditi. Sesuailah kan dengan nama yang diberikan untuk indikator ini. Alright, jom terus sahaja kita tengok kepada setting yang diperlukan untuk kedua-dua indikator yang saya sebutkan tadi. Alright, yang pertama adalah kita nak tengok simple moving average. Apakah setting yang saya gunakan, okay? Simple moving average. Settingnya adalah period saya gunakan 200, shift adalah 10, MA method adalah simple, apply itu saya apply kepada close. Warna dan ketebalan garisan terpulang kepada anda ikut cita rasa masing-masing. Okey. So, korang ambil dan salin dahulu setting-setting ini, ataupun kalau tak sempat boleh rewind balik video ni dan kemudian korang pause lah kan. Okey, macam tak biasa pula. Okey, dan kemudian adalah Commodity Channel Index. Okey. Apakah setting Commodity Channel Index ataupun CCI kita? Saya gunakan period itu 14. Yang ini korang banyak kena tukar. Lepas tu apply kepada typical price high low close bahagi dengan 3. Yang ini korang boleh pilih dekat sini lah. Typical price HLC stroke 3. Okey. Color dan ketebalan itu mengikut masing-masing. Alright. Level, okey, level jangan tukar, level biarkan negatif 100 dan 100. Kemudian ketebalan ataupun apa orang kata, ketebalan ataupun warna level itu pun saya serahkan kepada korang lah. Macam mana korang nak letak warna biru ke, warna apalah, tak kisah. Dan ketebalan itu pun tak kisah. Visualization ni pun tak ada hal, tak ada masalah. Okay, so itu sahaja settingnya. Alright. Dan kemudian orang akan dapat indikator seperti mana yang tertera dalam saya punya chart. Okay, so boleh? Okay. Now sekarang ini saya akan tunjukkan macam mana untuk apply ataupun mengaplikasikan kedua-dua indikator ini untuk mendapatkan entry point korang pada WTI punya instrumen ataupun WTI punya pair. Okey. Yang pertamanya adalah saya explain dahulu kenapa saya gunakan simple moving average. Okey, kita semua tahu mungkin ada antara korang yang menonton video ini kebanyakannya ataupun ramai yang dah sedia tahu simple moving average ni selalunya kita gunakan untuk menentukan trend. Okey. Dan untuk kenapa saya gunakan 200, saya nak tengok di time frame yang lebih tinggi dan yang lebih orang kata lebih tepat. Okay, so saya gunakan SMA ataupun Simple Moving Average 200 untuk melihat gambaran yang lebih besar tentang trend yang sedang berlaku. Okay, so saya nak tengok sama ada dia sedang berada dalam keadaan uptrend ataupun downtrend. Okay, itu adalah tujuan saya letakkan Simple Moving Average di dalam chart saya. Okay, yang keduanya adalah CCI. Okay, CCI ini adalah macam saya cakap tadi di awal video, antara indikator yang paling tepat ataupun antara indikator yang paling ramai gunakan untuk menganalisa instrumen yang melibatkan komoditi.
Right? Kita tahu WTI juga adalah komoditi, jadi saya gunakan CCI sebagai indikator bacaan untuk menganalisa pasaran WTI. Okay, so CCI ni macam mana gunakannya? CCI ini kebanyakan setting yang saya buat tadi tu adalah setting standard. Setting yang standard, tak perlu banyak tukar pun. Kemudian cara nak guna dia. Okey, cara nak guna dia. Okey, cara nak guna dia adalah selalunya CCI ini ada dua cara orang gunakan. Yang pertama adalah orang menentukan keadaan di mana diorang menggunakan CCI ini sebagai level untuk tentukan overbought dan oversold. Overbought dan oversold. Tapi sebenarnya CCI ini bukanlah dicipta sebagai indikator yang membaca overbought dan oversold. Kita tahu dalam video saya sebelum ini yang bercerita tentang RSI dan stokastik, itu adalah dua indikator yang lebih tepat untuk membaca overbought ataupun oversold. Tapi untuk CCI, dia sebenarnya adalah lebih kepada bacaan momentum. Bacaan momentum. Okey, bagaimana saya menggunakan CCI untuk membaca momentum adalah mengikut teorinya. Mengikut teorinya CCI ini, okey, apabila dia sampai di bawah, itu adalah menunjukkan petanda untuk kita masuk buy. Right? Dan bila dia duduk di atas, itu adalah petanda untuk kita melakukan sell. Alright. So, CCI ini momentumnya adalah dibaca sekali dengan simple moving average. Apa yang saya maksudkan? Okey, yang pertama, kalau harga pasaran ataupun harga WTI itu berada di atas SMA ataupun simple moving average, itu bermaksud keadaan pasaran harga pasaran masih lagi berada di dalam bullish punya mode ataupun buy punya mode. Jadi untuk kita membaca CCI, kita haruslah mencari signal buy sahaja. Ingat, yang pertama kita cek dulu harga tu berada di atas SMA atau di bawah SMA. Kalau dia dekat atas, kita punya otak akan auto tune. Okey, aku cari position buy sahaja. Tapi nak cari position buy tu dekat mana? Dekat situlah CCI itu menjadi berfungsi. Dia jadi berfungsi. Okey, dekat mana kita nak tengok? Kita tengok mana-mana garisan CCI berada di bawah negatif 100. Bila garisan itu duduk je bawah negatif 100 dan kita tengok harga pun sedang bergerak di atas simple moving average, itu adalah indikasi ataupun petanda yang sesuai untuk kita masukkan posisi buy. Okey? Boleh? Boleh? Okey, simple saja. Right? Kalau tak faham, korang ulang balik video ni. Okey. Okey. So, kita nak buat backtest sikit. Sikit sajalah. Mungkin 2-3 hari ataupun minggu lepas kita tengok sama ada betul ke indikator ni boleh bagi bacaan yang bagus. Okey. Daripada chart yang sedia ada, ini adalah chart 16 hari bulan Jun 2021 dan chart pun korang boleh nampak sedang bergerak-gerak. Okey, so saya ambil kesempatan ini untuk buat video disebabkan kejap lagi mungkin akan ada satu setting yang menarik untuk kita masuk juga. Okey. Tapi sebelum tu kita buat backtest sikit. Kita nak tengok macam mana kita baca technical CCI itu tadi bersama dengan simple moving average untuk menghasilkan satu trade call yang bagus. Okey. Yang pertama, macam saya cakap tadi, bila price berada di atas simple moving average, kita tengok dekat sini simple moving average, garisan biru ni, nampak garisan biru ni? Nampak garisan biru ni? Yang ini adalah moving average, simple moving average. Okey. So sekarang price berada di atas simple moving average. Jadi itu bermakna kita hanya akan cari setup apa?
kita hanya akan cari setup buy. Okay, boleh? Alright. Now, macam mana kita nak tentukan setup buy tu bila nak buy, bila nak buy? Memang kita tahu sekarang ni setup buy, tapi bila nak buy? Ingat, tadi saya cakap kita merujuk kepada indikator CCI. Okay, boleh? Kita tengok backtest sikit. Backtest sikit. Okay, so kita nak cari dekat mana? Dekat CCI. Kita nak cari apa? Kita nak cari garisan yang duduk di bawah negatif 100. Negatif 100 adalah line biru yang dekat bawah. 100 adalah line biru yang di atas. Jadi untuk buy, kita kena cari garisan CCI yang berada di bawah negatif 100. So kalau kita tengok dekat chart ni, kita ambil dekat sini. Nampak? Saya tanda dulu, bagi korang tengok. Kemudian saya akan explain. Okay. Okay, 3. Kat sini ada 1. 4. Kat sini 1. 5. Okay, daripada 7 hari bulan Jun sampailah ke 14 hari bulan Jun, ada 5 setup yang kita boleh nampak dekat graf WTI ataupun pada chart WTI yang saya sedang tunjukkan kepada korang sekarang ni. Okay, so yang 7 hari bulan tu kita tengok macam mana garisan CCI itu berada di bawah negatif 100, dan kalau kita entry buy dekat sini, kita dah boleh dapat keuntungan lebih kurang dalam 70 pip dekat sini. Alright. Kemudian yang kedua hadir pada 8 hari bulan Jun. 8 hari bulan Jun dekat sini, dan kita pun boleh buy dekat sini dan hasilnya sangatlah jauh, sebanyak 1900 pip. 190 pip. Maafkan saya. Okey. So yang ketiga pula kita dapat dekat sini. Dekat sini. Dia ke bawah dahulu tapi last dia naik ke atas juga. Dan ini kita boleh dapat lebih kurang 88 pip. Okey, yang ketiga. Yang keempat adalah di sini. Yang ini tinggi sikit. Kita dapat dalam 190 pip. Dan kemudian yang ini pula adalah dekat sini pula pada 14 hari bulan 6. Ini sampailah hari ini dia panjat 190 pip juga. Okey, itu adalah bagaimana kita menggunakan CCI. Tengok bagaimana garisan CCI itu bila dia turun ke bawah sahaja, itu dah memberikan kita signal buy. Harga di atas SMA, line CCI duduk di bawah negatif 100, itu dah cukup memberikan signal buy kepada kita. Okey, so itu adalah cara bagaimana untuk menggunakan CCI dan juga simple moving average untuk korang analisa pada instrumen WTI. Okey, itu adalah apa yang saya cuba tunjukkan dan ajarkan pada korang dalam video kali ini. Sebelum kita berakhir ataupun sebelum saya akhiri video kali ini, saya nak bagi trade call untuk korang. Okey, macam biasalah, setiap video kita mesti bagi trade call. Okey, so kalau korang tengok dekat sini, kita dah hampir ada trade call untuk buy dekat sini tetapi kita kena tunggu candle yang sedang bergerak sekarang ni tutup dan kemudian garisan CCI ini berada di bawah negatif 100. Pada keadaan sekarang kita tak boleh masuk lagi sebab market sedang berjalan ataupun candle yang sekarang ini yang sini masih lagi berjalan. Kalau kita tengok sini candle ni masih lagi berjalan. Tunggu dia tutup dahulu dan kemudian bila CCI, garisan CCI ini berada di bawah negatif 100, itu adalah trade call yang terbaik untuk korang masuk buy pada WTI. So perhatikan WTI ini dan kemudian nanti korang boleh follow. Kalau korang tengok video ini pada 16 hari bulan Jun 5.14 petang. Kalau korang tengok video ni 2-3 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun selepas tarikh yang saya sebutkan tadi tu, janganlah ikut pula. Okey, ini bukan live. Ini adalah recording. Okey, sebelum berakhir,
Terima kasih kepada anda semua yang menyokong saya, yang banyak memberikan idea tentang apa konten yang perlu saya buat, dan inilah hasilnya daripada apa yang korang undi. Saya berikan kepada korang teknik yang paling simple, yang paling ringkas untuk korang trade pada instrumen WTI oil menggunakan simple moving average dan juga commodity channel index. Sehingga berjumpa di dalam video yang lain pada waktu yang akan datang. Stay safe, stay at home. Bye-bye. Assalamualaikum.